Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini untuk topik unit panjang, jisim dan isi padu cecair ya, untuk matematik tahun 5. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang berkenaan dengan rumus lah, pertukaran unit, dan nanti bila kita tahu tentang pertukaran unit maka kita akan faham macam mana kita nak menambah, menolak, mendarab dan juga membahagi untuk setiap unit. Okey, untuk unit panjang dan jisim kita dah belajar sebelum ni, cuma kita ulang kaji semula. Okey, baik. Untuk unit panjang, kita ada unit cm untuk sentimeter, milimeter, m untuk meter, cm untuk sentimeter, kilometer, km dan juga m untuk meter. Untuk unit panjang, maksudnya pertukaran unit yang kita perlu faham ialah 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Kenapa dia buat operasi darab kalau daripada sini, bahagian yang sini, pergi ke sini, kenapa dia operasi darab? Sebab dia nak tukar unit. Contoh, kalau dia 2 cm, maka kita darabkan dengan 10, maka 2 cm akan dapat 20 mm. Begitu juga dengan ni. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Kalau meter nak tukar kepada cm, contoh dia bagi kan, dia bagi 4 meter bersamaan dengan berapa cm, maka 4 darab 100, maka kita dapat 400 cm. Begitu juga dengan kilometer. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jika soalan tanya 5 kilometer berapa meter, maka 5 darab 1000, maka dapat 5000 meter. Begitu juga sebaliknya, ya, sebaliknya daripada sini. Daripada sini, minta maaf, bukan anak panah ke sini, tapi anak panah ke sana. Anak panah ke sini, dari sini pergi sini. Okey. Maka kita kena bahagi contoh, 2000 meter sama dengan berapa kilometer? Maka 2000 bahagi 1000, maka kita akan dapat 2 kilometer. Okey, ni kita pernah belajar sebelum ni, dan juga kemudian kita dah juga belajar unit jisim. Unit jisim kita cuma ada 2 unit, kilogram dan juga gram. Bukan kilogram sini ialah gram. Ada kesilapan sini ialah gram. Maka 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Dan juga unit isi padu cecair kita guna unit liter, L macam ni, liter bersamaan dengan 1000 milimeter ml. Ini untuk unit isi padu cecair. Contohnya minyak petrol, air kan. Maka ada 2 unit juga untuk topik isi padu cecair, 1 liter bersamaan dengan 1000 milimeter. Sama juga seperti dengan unit panjang. Jika sini 3 liter, maka berapa milimeter? Maka 3 liter kena darab dengan 1000, maka kita dapat 3000 milimeter. Andai kata daripada milimeter, soalan tanya 4000 milimeter bersamaan dengan berapa liter, maka 4000 bahagikan dengan 1000, maka kita dapat 4 milimeter. Okay, ini pun kesilapan di mana kita kena pertukaran unit ml ataupun gram ke sebelah sini. Maka kita kena gunakan operasi bahagi. Okey, yang ni awak kena salin dalam buku matematik 2 awak. Okey, sekarang cikgu nak membincangkan tentang nombor pecahan nombor pecahan bagi unit panjang, jisim dan juga isi padu. Kalau unit panjang, kalau dekat sini kita lihat dia lebih tertumpu kepada jika 1 kilometer bersamaan dengan 1000, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram, 1 liter bersamaan dengan 1000 milimeter. Andai kata dekat sini 1/2, 1/2 sebenarnya kita kena bahagi. 1 bahagi 2 dalam nombor perpuluhan dia akan dapat 0.5. Andai kata dekat sini 1/2 liter. Okey, kalau nak gantikan kepada nombor perpuluhan supaya mudah kita nak buat operasi penambahan dan penolakan, maka dia akan jadi 0.5 liter dalam nombor perpuluhan. Jadi benda ni awak kena hafal. 1/2 bermaksud dalam nombor perpuluhan dia akan jadi 0.5. Dan jika nombor bulat yang mana kita tukarkan, contoh daripada liter nak jadikan ml. Ni cikgu bagi contoh liter dengan ml. Begitu juga, sama juga nombor yang sama kita guna pakai jika kilogram dengan gram.
Dan juga nombor yang sama juga kita pakai jika kilometer dan juga meter. Okey, bila jadi ml, kita berbalik pada liter tadi, nak tukar kepada ml maka kita dapat 500. Asalan ni macam mana? Okey, asalan dia sebenarnya kalau asal 1/2 liter, kita nak tukarkan kepada mililiter. Kalau kita lihat sini, liter nak pergi mililiter. Tadi kan kita darab 1000. Itu sebab 1/2 kita darabkan dengan 1000. Okey, dekat sini kita boleh mansuhkan nombor 2 dengan nombor 1000 1000 bahagi 2 ataupun kita boleh ambil nombor 10 ni dulu dalam sifar 2, 10 yang ke 5. Maka 2 dalam sifar 2 habis tinggal 1 jadi 5 sifar bermaksud 500. Ni cara buat dia sebenar. Sebenarnya maka dapat 500 ml. Itu sebab dia jadi 500 ml. Jadi bila kita dah faham, kita dah hafal, kita dah kuasai, maka kita tak perlu buat operasi pendarapan ataupun pertukaran unit bila kita dah faham. Begitu juga jika 1/4 kita ambil liter dah juga 1/4 liter. Kalau dalam nombor perpuluhan 1/4 kalau kita bahagi kita bahagi per ni bermaksud bahagi 1/4 akan dapat dalam nombor perpuluhan ialah 0.25. Macam mana? Tengok 1 kita bahagi 4 macam ni. 1/4. 1/4 tak boleh, tapi bila kita letak sifar dengan titik perpuluhan, maka nombor 1 ni kita boleh letak belakang ni nombor kosong. Dah jadi nombor 10. Macam tu. Maka 10 bahagi 4, kita tengok dalam sifar 4. 10 bahagi 4. 10 tak ada, yang ada nombor 8. 8 yang keberapa? Yang kedua. Jadi kita buat operasi penolakan seperti biasa, kita buat operasi bahagi. 10 tolak 2, 10 tolak 8 kita akan dapat 2. Tak boleh ada baki. Bila ada titik perpuluhan, kita boleh letakkan nombor sifar di belakang baki. Sekarang nak jadi nombor 20. 20 bahagi 4. Boleh tengok dalam sifar 4. 20 ada dalam sifar 4 Maka 20 bahagi 4, kita akan dapat 5. Itu sebab bila dalam nombor perpuluhan, kalau kita dah boleh kuasai, bila awak salin nanti awak kuasai, awak akan tahu 1/4 bermaksud 0.25. Kalau unit liter maka 0.25 liter. Kalau ni unit kilometer, maka dia akan dapat 0 ataupun 0.2 kilometer. Dan bila pertukaran unit berlaku dia jadi nombor bulat, ini bermaksud 1/4 kita nak kena darabkan dengan 1000 kalau mililiter. Kalau kilogram pun darab 1000. Kalau meter pun darab 1000. Maka kita akan dapat 250 kalau unitnya liter ditukar kepada ml. Kalau unitnya kilogram, yang ni dia akan jadi gram. Okey, begitu juga dengan 3/4. Jika nombor pecahannya 3/4, jangan risau. 3/4 bermaksud dalam nombor perpuluhan dia akan jadi 0.75. Kaedahnya kita bahagi tadi. 3 bahagi 4. Kalau sini contoh kita gunakan unit kilogram, maka kita akan dapat 3/4 kilogram bersamaan dengan nombor perpuluhannya. Kalau kita nak tukar kepada nombor perpuluhan, dia akan jadi 0.75 kilogram. Andai kata kita tukarkan unit kepada gram, maka dia akan jadi 750 gram. Ini nombor yang cikgu bagi nombor pecahan ni, yang nombor pecahan yang biasa keluar dalam soalan. Okey, nanti awak tolong salin dalam buku tulis awak ataupun buku pijak sifir awak. Dan sentiasa lihat bila nak buat latihan supaya kita ingat. Okey, baik. Dan seterusnya, okey, ini nombor yang biasa juga keluar. Nombor yang biasa juga keluar. Okey, jika nombor ini pecahannya ialah 1/5, maka dia akan jadi 0.2. Kalau nombor bulat pertukaran unit berlaku, maka dia jadi 200. Jika 2/5, dia akan jadi 0.4. Maksudnya bila kita dah faham, kita dah hafal, kita tengok nombor contohnya 2/5 kan. 2/5 kita dah tahu 0.4. Contoh soalan macam mana? Okey, cikgu bagikan contoh soalan. Okey, 2/5 liter. Okey, kita nak tambahkan dengan 4, kita nak tambah kepada 200. 200 sekejap.
Okay, 250 lah ataupun 200 ml lah. Sini tukar dah diberi dalam unit ml. Okey, soalan dia nak dalam ml. Soalan nak dalam ml. Ini bermaksud yang ni kita nak kena tukarkan kepada ml. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita dah tahu 3 liter bersama dengan 3,000 kan? Sebab apa? 1 liter 1,000. Kalau 3 liter 3,000. Ni nombor 3. Ni nombor bercampur. 3 2/5. Jadi 2/5 kita boleh tengok rumus. 2/5, okey, dia nak dalam ml, pertukaran unit telah berlaku, maka dia jadi nombor 400. 2/5 bermaksud 400. Jadi 3,000 tambahkan dengan 2/5 tadi, kan nombor bercampur, 2/5 ialah 400 kan. Jadi dia akan dapat 3,400 ml. Nampak bila kita dah hafal rumus ni. Maka kita tambahkan 200 tu dapat jawapan dalam ml kan. Kita tambahkan dia dapat 3,600 ml. Atau anda kata soalan lain lah kan. Soalan lain pula dibagi sebagai contoh soalan lain. Cikgu buat dekat sini. 1/3/5 kilogram tambah dengan 1/2 kilogram sama dengan berapa jawapannya. Jadi kita dekat sini bermasalah dekat nombor pecahan. 3/5. Kita tengok 3/5 dekat mana sini? 3/5. Okey, kalau kita tengok ni, kawan dia bila kita nak tambahkan dengan nombor perpuluhan, maka kita nak tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, kita tengok. 3/5 bersamaan dengan berapa? 0.6 kan? Jadi nombor 1 ni tadi kita gantikan dekat tempat kosong sebagai nombor bulat. Jadi 1/6. Ni nampak ni. 0.6. 0.6 ni mana datang? 3/5 ni tadi. Dah dapat dah kilogram. Just apa kita buat? Tambahkan terus dengan 1/2 kilogram. Nampak? Maka kita tukar dapat jawapan dalam nombor perpuluhan 2.8 kilogram. Begitu juga dengan 4/5. 4/5 dia akan jadi 0.8 jika nak dalam nombor perpuluhan. Jika nak tukarkan kepada contoh sini kilometer, kita nak cari dalam meter, maka dia jadi 800 meter. Okey, untuk 1/10 pun mudah juga. 1/10 bermaksud 0.1 bersamaan dengan 100 jika pertukaran unit berlaku. 2/10 bersamaan dengan 0.2. Jika bertukar unit maka dia jadi 200. Begitu juga nanti kalau awak boleh buat nanti terus sambung. 3/10 sama dengan 0.3 bersamaan dengan 300. Jika 4/10 maka dia dapat dalam nombor perpuluhannya 0.4. Jika pertukaran unit berlaku dia jadi 400. Yang cikgu buat nombor bulat ni jika kawan dia ialah contoh tadi 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Contoh kan nombor bulat maka bertukar kepada ni. Sampailah nanti awak akan cuba 9/10. 9/10. 9/10. Kalau 9/10 sini, maka nombor perpuluhan dia berapa? Dia akan jadi 0.9. Jika nombor bulatnya, contohnya 9/10 liter. Kalau dalam pecahan maka dia jadi 0.9 liter. Jika nak tukar kepada ml, mililiter, maka berapa dapat? 900. Okey, jadi ini sahaja untuk penerangan cikgu tentang pertukaran unit dan awak kena faham dan kuasai nombor-nombor pecahan menjadi nombor perpuluhan dan macam mana dia menjadi nombor bulat jika pertukaran unit tu berlaku. Okey, semoga awak faham dan cikgu akan bagikan nota ni dalam grup WhatsApp kelas awak dan awak boleh salin ya. Sebelum kita teruskan pada hari seterusnya untuk operasi bahagi dan juga penyelesaian masalah dalam topik isi padu cecair. Okey, sini jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.